3, 2, 1, 0. U-E-K-L, U-E-K-L, go! U-E-K-L, go! Ha-ha! La 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 la. Sedia semua. U-E-K-L, ayo bagi semua, ayo maju dan marah, ayo Tuhan selamanya. Ayo bagi semua, ayo maju dan marah, ayo Tuhan selamanya. Inilah masanya sorakan bergema gelanggang, gempita kejayaan bersama. Tidak kau gentar, tidak kau serah semangat, membara kemenangan tercipta. Lakarlah sejarahmu, buruh tata yang satu. Teguh walau gemuruh, lawan pantang ditawan. Oh kibarkan panjang, ayo bangkit semua, ayo hayun dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayun dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayun dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayun dan marah, ayo juang selamanya. Kawan ayo, 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 U-E-K-L, jempol dan rempol, ayo, ayo, U-E-K-L. Ayo bangkit semua, ayo hayun dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayun dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayun dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayun dan marah, ayo juang selamanya. Ayo, ayo, U-E-K-L, U-E-K-L, go! U-E-K-L, go! Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, 0. U-E-K-L, U-E-K-L, go! U-E-K-L, go! Ha-ha! La 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 la. Sedia semua. U-E-K-L, ayo bangkit semua, ayo hayun dan marah, ayo Tuhan selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayun dan marah, ayo Tuhan selamanya. Inilah masanya sorakan bergema gelanggang, gempita kejayaan bersama. Tidak kau gentar, tidak kau serah semangat, membara kemenangan tercipta. Lakarlah sejarahmu, buruh tata yang satu. Teguh walau gemuruh, lawan pantang ditawan. Oh kibarkan panjang, ayo bangkit semua, ayo hayun dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayun dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayun dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayun dan marah, ayo juang selamanya. Kawan ayo, 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 U-E-K-L, jempol dan rempol, ayo, ayo, U-E-K-L.
Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, 0. UDKL, UDKL, go, UDKL, go! La 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 la. Sedia semua UDKL. Ayo bangkit semua, ayo payung dan marah, ayo Tuhan selamanya. Ayo bangkit semua, ayo payung dan marah, ayo Tuhan selamanya. Bila masanya sorakan bergema gelanggang, gempita kejayaan bersama. Tidak kau gentar, tidak kau serah, semangat membara kemenangan tercipta. Lakarlah sejarahmu, burung tata yang satu. Teguh walau gemuruh, lawan pantang ditawan. Oh kibarkan panji, ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo Tuhan selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo Tuhan selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo Tuhan selamanya. Ayo. Okay, saya Kak Farah saja. Okay, so saya daripada unit pengambilan pelajar Uni KL Malaysia France Institute di Bangi. Okay, so jadi sekiranya adik-adik memohon untuk masuk ke Uni KL MFI, so saya dan juga tim saya lah yang membuat pemilihan. Okay, so dalam ni juga daripada tim Uni KL MFI kita disertai oleh Abang Yusri. Okay, so kita juga ada Madam Fiza dan juga Kak Mardiana. Okay, alright, so hari ni juga kita ada tetamu jemputan iaitu kita punya alumni. So kita rahsiakan dulu alumni kita ni. InsyaAllah nanti kita akan jemput alumni kita lah untuk dari segi sesi perkongsian dengan adik-adik semua. Okay, alright, so saya harap adik-adik semua berada dalam keadaan yang sihat. Okay, so harap semua berada di rumah jangan live daripada luar. Okay, alright, so boleh tengok di bahagian ruangan chat. Okay, so kita ada sediakan e-form untuk adik-adik isi. Okay, so jangan risau. Okay, maklumat di dalam e-form ini adalah untuk kami share maklumat kepada adik-adik semualah. Okay, mengenai info-info terbaru daripada Uni KL. Okay, dan kita ada special gift. Okay, so bagi adik-adik yang isi e-form kita, so adik-adik yang terpilih akan menerima Starbucks gift card, okay, berserta kredit RM10. So adik-adik semua isi e-form tu dan kita akan pilih nanti dan kita akan announce nanti. Alright, okay, alright, okay. So sesi petang-petang ini santai saja. Okay, kalau adik-adik ada apa-apa persoalan boleh terus on mikrofon untuk tanya. So kalau ada adik nak on camera pun boleh, saya sangat mengalu-alukan. Okay, so kalau nak tanya di ruangan chat pun boleh, tak ada masalah. Okay, alright, so jadi saya rasa saya boleh mulakan sekarang. Okay, sekejap saya akan buka slide saya untuk share dengan adik semua. Boleh ajak lagi kawan-kawan join. Okay, okey, saya harap adik-adik dah nampak slide saya. Boleh nampak ke? Boleh. Boleh. Okay, thank you. Alright, so hari ni saya akan ceritakan mengenai hala coaching lah, hala 7 selepas SPM. So adik-adik semua dah dapat result SPM dah. So masing-masing dah dapat result. So mungkin ada setengah pelajar dia dah aim dah, dia dah target dah apa dah program yang dia nak sambung nanti. Tapi ada setengahnya still keliru. Okay, dengan keputusan dia dapat. So apa yang dia nak ambil sebenarnya. Okay, so hari ni kita akan beri guideline lah kepada adik-adik. Kita akan share dengan adik-adik dari segi laluan. Okay, hala 7 selepas SPM sekiranya adik-adik masuk ke Uni KL lah. Okay, so saya share dengan adik-adik hari ni. Okay, alright.
Okay, so UniKL, Universiti Kuala Lumpur memang dah tak asing lagi dah dengan dari segi university ranking orang kata. So kita, baru-baru ni lah, rasanya baru last week, okay, kita mendapat khabar berita yang gembira mengenai kita UniKL dah termasuk dalam top university the Higher Education World University Ranking 2021. Okay, kalau adik nampak dekat skrin tu, kita dah termasuk ranking yang ke-401. Okay, so UniKL memang tak asing dah, kita dah termasuk dalam ranking dunia. Alright. Okay, selain daripada ni kita sebenarnya banyak juga dapat award seperti Putra Brand Awards, okay, dan pelbagai award. Banyak award sebenarnya kita dapat. So adik-adik boleh tengok di social media UniKL juga. Okay. Alright, so ini secara ringkas information mengenai UniKL. So UniKL kita adalah institusi di bawah MARA ataupun kita panggil IKMA. Okay. So kita juga adalah orang kata the biggest higher TVET institution in Malaysia. Sebab apa besar? Nanti saya akan share dengan adik-adik semualah. Okay. Alright, so kita juga UniKL ni kita adalah government link university. So bermaksud dalam Malaysia ni hanya ada 4 sahaja government link university. So UniKL salah satu. Kenapa kita digelar government link university ni? Sebab dekat poin nombor 1 tadilah, sebab kita di bawah MARA. Alright, so kita di bawah agensi kerajaan iaitu MARA lah. That's why kita digelar government link university. Ada banyak specialitinya kenapa kita government link university. Okay, so kita ada 12 UniKL campus keseluruhan. Okay, so UniKL ni dia unik sebab kita bukan dalam satu kawasan kampus yang besar. So jadi setiap kampus tu sebenarnya dia melambangkan fakulti lah. Okay, so setiap kampus specialization dia berbeza. Alright, so 12 kampus ni bukan berada di UniKL, bukan berada di KL ataupun Selangor saja. So kita ada di seluruh Malaysia lah. Nanti kita akan share location kampus UniKL. Okay, so UniKL dari segi pembelajaran kita menerapkan elemen hands-on dan juga theoretical. Okay, tetapi 60%-nya adalah hands-on. Okay, untuk program yang lebih kepada technical. Okay, alright. Inilah UniKL specialization tadi yang saya cakap 12 campus tu. Okay, so 12 campus, setiap campus specialization yang berbeza. Okay, contoh saya just share satu-satu specialization campus So UniKL British Malaysia Institute di Gombak, so memfokuskan kepada electronics and telecommunication. So UniKL MFI daripada kampus saya, so memfokuskan kepada industrial maintenance dalam kurungan mechanical dan juga automation technology. Okay, so UniKL MSI di Kulim Kedah, so dia dah fokus kepada automotive components and system technology. Okay, so UniKL Mindset di Melaka, okay, specialization dia chemical and bioengineering technology. UniKL MIDI di Ceras, so lebih fokus pada product design dan manufacturing technology. Okay, sekejap saya hypekan. Okay, so UniKL MIIT di Kuala Lumpur, which is kita punya HQ. Okay, so specialization dia adalah information technology, multimedia dan animation. Okay, next UniKL MyTech di Johor Bahru, Pasir Gudang, Quality Engineering and Industrial Logistics. Okay, UniKL Business School, UBIS di Kuala Lumpur. Okay, Accounting, Entrepreneurship dan Islamic Finance. UniKL RCMP di Ipoh, Perak. Okay, so for specialization dia Medical and Allied Health Science. Okay, so UniKL Mestek di Kajang, Medical Science Technology. Okay, UniKL MIAT di Dengkil dan juga Subang. Okay, MIAT ada 2 kampus. So lebih fokus pada aviation dan aircraft maintenance technology. Dan last sekali UniKL MIMED. Okay, fokus kepada marine engineering technology. Berada di Lumut, Perak. Okay, so selaras dengan UniKL punya tagline, okay, di lautan, di daratan dan di langit tinggi. Okay, so program kita menawarkan program yang ada di lautan, iaitu program di UniKL MIMED. Okay, di daratan, so kita ada program otomotif, kita ada macam program. Okay, dan di langit tinggi. Okay, di kampus UniKL MIAT untuk program aviation. Alright,
So kita ada pelbagai program, lebih kurang 100 lebih program yang lebih mengkhususkan. So adik-adik boleh tengok, boleh search di website UniKL untuk tengok dengan lebih detail lagi. Okay, setiap kampus punya program. Okay. Alright. Okay, so ini adalah dari segi adik-adik punya pathway. So sekarang adik-adik dah dapat dah result SPM. Okay, so selepas SPM ke mana hala tuju adik-adik? So sebenarnya lepasan SPM ni dia sangat banyak tau dia punya cabang dia yang boleh pergi. Okay, so jangan rasa bila dapat result SPM yang mungkin tidak orang kata apa tak puas hati lah. Okay, kenapa tak dapat result macam ni, rasa down. Okay, so jangan risau. Okay, sebab sebenarnya ada laluan yang disediakan. Okay, tak semestinya awak mendapat result SPM yang tak bagus, awak dah tak boleh sambung belajar. Tak sebenarnya ada laluan untuk awak sambung belajar. Okay, so seperti di UniKL, laluan yang kita sediakan adalah diploma dan juga foundation. Okay, so kita juga ada program keluar negara, kejap lagi saya akan share. So itu laluan dia berbeza sikit lah. Okay, so untuk yang di dalam yang lokal dalam negara, so kita ada diploma dan juga foundation. Selepas diploma dan foundation, adik-adik boleh sambung ke program ijazah, dan selepas itu adik-adik boleh sambung ke master ataupun nak bekerja. Okay, so ini dari segi general adik-adik punya pathway. Sekejap lagi saya akan share lebih detail lagi. Okay. Okay, so ini adalah kampus UniKL Malaysia France Institute yang terletak di Bangi, Selangor, Bandar Baru Bangi. So kalau adik-adik lalu highway nak menghala ke selatan, nak pergi ke Seremban, Melaka, so adik-adik akan nampak UniKL MFI ni sebelah highway je. So ada signboard We Are UniKL, so dekat situlah kampus UniKL MFI. Okay. Okay, ni seberingkas lah mengenai UniKL MFI. So actually kenapa kita nama Malaysia France Institute? So mesti ramai yang tertanya kan, kenapa boleh pergi France ke? So pembelajaran dalam bahasa Perancis ke kan? Okay, so jangan risau. Right, so UniKL MFI kenapa masih ada nama Malaysia France Institute? Sebab kita masih lagi ada jalinan kerjasama lah di antara Malaysia dan juga kerajaan Perancis. Okay, kita tak putus lagi. Every year mereka akan datang ke UniKL MFI lah untuk buat visit dan sebagainya. Okay, so actually kita punya most of kita punya facilities, kita punya program so adalah original daripada Perancis. Cuma sekarang ni kita dah ada ubah suai sikit lah mengikut keadaan teknologi semasa. Okay, and then kelebihannya lagi, adik-adik akan belajar third language iaitu bahasa Perancis di UniKL MFI. Tapi jangan risau, adik-adik akan belajar basic French sahaja. Okay, so at least nanti adik-adik boleh faham bahasa Perancis, mungkin boleh bercakap dan juga boleh menulis lah dalam bahasa Perancis. Okay, tapi jangan risaulah, saya tak pernah lagi dengar ada orang gagal bahasa Perancis. Okay, semua lulus dengan jayanya, so jangan risau. Okay, so ini adalah program yang ditawarkan di UniKL Malaysia France Institute. Okay, macam saya cakap tadi, ada laluan foundation, ada laluan diploma. Okay, so untuk UniKL MFI dia berbeza sikit. Okay, so kita ada laluan program ke luar negara. Okay, so kita ada program Pre-France dan juga Japanese Tuning Program ataupun kita panggil UniKL JUP. Okay, so untuk Pre-France program dahulu saya terangkan. So ada dua, ada Foundation in Engineering for French University dan juga Foundation for Science, Political and Business Management. So sekiranya adik-adik berminat untuk sambung dalam program engineering ke France, so adik-adik boleh memohon. Okay, so untuk program Pre-France ni pergi ke Perancis, so program ini ada dua tajaan iaitu daripada MARA dan juga JPA. Okay, untuk program Pre-France di bawah YTP MARA, okay, sebenarnya telah pun dibuka pada hujung bulan 4 hari itulah, dalam masa 2 minggu. Okay, menggunakan result trial. Sekiranya ada yang terlepas tidak memohon ataupun mungkin masa tu tak confident kan menggunakan result trial, and then dapat result yang sebenar mencapai syarat untuk pergi ke Perancis, so adik-adik boleh memohon
nanti kita akan share dengan adik-adik cara macam mana untuk adik-adik memohon lah. Okay, itu kalau di bawah YTP MARA. Okay, so untuk JPA pun telah dibuka. Okay, untuk JPA hanya scholarship dari segi program engineering dan juga political science and business management. Untuk YTP MARA tadi hanya engineering sahaja, foundation in engineering sahaja. Okay, so untuk JPA dia ada foundation in engineering dan juga foundation for science, political and business management. Okay, so preference ada dua, tajaan MARA dan JPA. Okay, so untuk UniKL JUP pula, okay, so program ini adalah di bawah tajaan YTP MARA. Okay, so sama jugalah macam preference tadi. So kejap lagi saya akan share sekiranya ada antara adik-adik yang hari tu orang kata apa, tak confident kan nak mohon kan menggunakan result trial. So kita beri laluan pada adik-adik lah sekiranya masih ada yang berminat untuk memohon. Okay, so tunggu kejap lagi saya akan share. Okay, so yang ketiga, Diploma of Engineering Technology. Okay, so diploma. Okay, so diploma ni ada 3 di UniKL MFI. So kita ada Diploma of Engineering Technology in Air Conditioning and Refrigeration. So kita ada Diploma of Engineering Technology in Welding dan juga Diploma of Engineering Technology in Automotive Maintenance. Okay, so ada 3 program diploma. So program diploma selama 3 tahun di UniKL MFI. Okay. Alright. So selain pada program pergi ke luar negara, program diploma, so kita juga ada program bachelor lah, which is kesinambungan selepas adik-adik sambung foundation ataupun diploma. Okay, so kita ada 10 program bachelor, 9 engineering technology dan 1 program engineering. Okay, okay. So macam saya sebut tadi, ada 9 program engineering technology, 1 program pure engineering. Okay, dekat situ sebenarnya ada perbezaan di antara engineering technology dan juga pure engineering. Okay, mungkin kita boleh jemput Madam Fiza. Madam Fiza ada ke? Hai, Assalamualaikum. Okay, so Madam Fiza dia akan terangkan kepada adik-adik semua. Okay, so mengenai perbezaan di antara engineering technology dan juga pure engineering. Penting adik-adik kena tahu sebab adik-adik akan pilih jurusan nanti. Okay? Alright, silakan Madam Fiza. Okay, boleh nampak tak skrin saya? Okay, boleh. So Assalamualaikum everyone. Okay, so sebelum saya go through what are the difference between engineering and engineering technology, I just want to share with you. Kita ada banyak social media hari ni. Okay, kita ada Facebook, adik-adik boleh type University Kuala Lumpur Malaysia Friends Institute. So kat sini kita ada banyak, kalau nak tengok balik live untuk hari ni apa yang Kak Farah cerita tadi, nak cerita balik dekat Mak. Okay, kita ada live, boleh tengok di sini. And kita juga ada TikTok. Okay, kalau adik-adik ada TikTok, adik-adik boleh follow UniKL MFI. Okay, banyak information dekat sini. Boleh belajar macam-macam bahasa. Okay. So antaranya kat sini lah adik-adik boleh tengok lah kita dah jadi viral. Ada 132,000 adik-adik boleh follow kat sini ada banyak information. Adik-adik boleh tengok macam mana your senior, abang-abang, kakak-kakak live dekat UniKL MFI. Di samping itu kita juga ada Instagram. Okay, ni Instagram kita nama sama juga UniKL MFI. Twitter pun kita ada. Okay, so kita ada UniKL MFI Twitter. So adik-adik boleh tengok lah information hari ni kita update. Okay, right, so itu adalah social media. Now let's go to this UniKL Engineering dekat MFI. So adik-adik boleh nampak tak slide ni? Boleh. Alright, very good. So bila kita sebut perkataan engineering, what is engineering? Kenapa nak kena ambil bidang engineering? Is it still relevant? Okay. So the truth is sangat banyak permintaan, sangat tinggi permintaan di bidang industri. Industri kita tengah berkembang adik-adik, walaupun adik-adik tengok sekarang walaupun musim COVID,
You see industry still they have to go to work. So the industry punya growth untuk engineer sangat-sangat diperlukan. Right. So if adik-adik tengok kat sini, ni adalah salah seorang alumni MFI. Dia belajar dan dah jadi engineer. So dia belajar, dia kata dia seronok, dia happy belajar engineering dekat MFI, sangat hands on. So kalau adik-adik sangat minat kemahiran, adik-adik suka kemahiran lebih daripada ilmu-ilmu teori, you are welcome to UniKL MFI. Okay, so kakak ni cakap apa? Kakak Ain ni cakap yang penting belajar dekat UniKL dia bebas hutang. So nanti kakak Farah akan cerita why, how come dia boleh jadi free belajar dekat UniKL ni. Okay, so hari ni Medan nak cerita apakah itu engineering. So kenapa nak belajar engineering? What is engineering? Okay, engineering ni sebenarnya datang daripada Latin, Latin punya word. Maksud dia apa? Cleverness, kepandaian. And engineer meaning maksud dia to design. Kepandaian untuk kita mereka cipta. Kepandaian nak mencipta. So if you look around, sekarang adik-adik tengah online, adik-adik hidupkan handphone adik-adik hidupkan handphone, adik-adik guna laptop, semua menggunakan tenaga elektrik. Okay, so tenaga elektrik tu, this energy ni adalah hasil daripada engineering, kepandaian diorang merubah tenaga. Lagi, ciptaan handphone, ciptaan laptop, ciptaan aircon di keliling adik panas guna aircon, semuanya adalah menggunakan kepandaian mereka cipta, iaitu engineering. Itulah engineering. Okay, lagi, engineering ni apa? Engineering ni apa sahaja yang adik solve problem, nak selesaikan masalah, tetapi menggunakan dua ilmu yang penting, iaitu matematik dan sains. Sebab tu kalau adik-adik nak ambil diploma di UniKL MFI, adik-adik perlu lulus matematik dan juga lulus sains. Sebab apa? Sebab kita nak solve problem. For example, okay, zaman dulu-dulu basic, apa engineering ni? Apa maksud engineering ni? Solve problem. Okay, adik-adik dulu-dulu kita ada lampu tak lagi? Sebelum tu kita tak ada lampu, kita belum ada lagi lampu until Thomas Edison buat ciptaan. So Thomas Edison adalah engineer. Dia solve problem daripada menggunakan lampu minyak tanah ataupun candle lilin. Dah jadi ada lampu. Adik-adik tak larat berjalan kaki. Tak larat lah nak berjalan. So apa yang berlaku? Kita cipta motor. Kita cipta motor. Ini adalah menggunakan konsep matematik dan sains. So apa sahaja engineering, if you like matematik and science, and you rasa you suka kemahiran tapi you tak suka calculation and so on, so what is the best for you is you are going to learn on engineering technology. So ada perbezaan dekat sini, engineering dan versus engineering technology. Besar ke beza je madam? Okay, so engineering ni adalah whatever you learn on theoretical. Apa-apa saja yang you buat calculation, for example, contohnya you design kereta, macam mana rupa kereta? Macam ni kot. Can you see a car here? Alright. So by theoretical, you design such motor to run such torque, okay? So that the car move at a certain speed and etc. What about engineering technology? Engineering technology are looking at the application of speed ni tadi. Okay, using this speed, kalau pakai tukar speed yang lain, kalau tukar pakai material lain, so all this application, measurement, testing, okay, semua ni adalah engineering technology. Dalam erti kata lain, dia lebih kepada kemahiran ataupun skill. Okay, so ada beza? Yes, inilah perbezaan dia. Engineering is more to theoretical. Okay, engineering technology more to kemahiran. Jadi, kalau adik-adik memilih kursus di UniKL MFI ni, kita ada dua sama ada engineering atau engineering technology.
kalau adik-adik pilih yang ada course engineering sahaja, adik-adik akan belajar 60% teori, 40% technical or skill. Tetapi kalau adik ambil engineering teknologi yang kita ada sekarang ni, kita ada diploma Econ, diploma welding dan juga diploma apa lagi satu? Automotive, okay? So adik-adik akan belajar 60% hands on dan 40% teori. So ini adalah kelebihan graduan UniKL MFI. Okay, I think that's all. Yang lain-lain ni nanti Kak Farah kan ceritakan. Ada soalan adik-adik? Do you have any question? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okay, very good. Kalau ada apa-apa soalan boleh diajukan di ruangan chat juga. Okay? Terima kasih. Okay, thank you Madam Hiza. Okay, so itu adalah perbezaan di antara engineering dan engineering teknologi. Okay? So, sangat penting lah sebab adik-adik pun kena tahu adik-adik akan pilih program nanti. Okay? Alright, so saya akan share semula slide saya. Alright. Okay, so ini adalah program bachelor tadi. Saya dah ceritakan perbezaan juga. Okay, so untuk program Pre-France Foundation Program. Okay, so macam saya cakap tadi, penajaannya adalah di bawah Maradine JPA. So di sini, okay, untuk Pre-France dari segi pathway dia. So mesti adik-adik nak tahu kan. So selepas SPM, untuk foundation sama ada foundation engineering ataupun political science and business management, adik-adik akan belajar di UniKL selama 13 bulan, okay, iaitu ada 3 semester. And then selepas itu adik-adik akan bridging di Perancis selama 2 bulan, dan selepas itu adik-adik akan study di Perancis selama 3 hingga 5 tahun. Okay, so semasa belajar 13 bulan di UniKL MFI, so adik-adik akan belajar dalam bahasa Perancis. Okay, so bridging in France ni, bridging ni adalah dari segi adik-adik akan belajar culture orang di Perancis, dari segi dia punya, mungkin dia punya lifestyle, dia punya pemakanan. Okay, sebab apa? Sebab adik-adik daripada Malaysia, so first time sampai di Perancis, so of course kena belajar dia punya culture supaya adik-adik boleh adapt dengan persekitaran di France nanti. Okay, and then adik-adik akan belajar di France selama 3 hingga 5 tahun. Kenapa ada 3 hingga 5 tahun? Okay, sebab ada yang sambung sehingga ke peringkat master. Okay, that's why 3 hingga 5 tahun. Okay, so ini adalah program Pre-France. Right. Okay, so yang ini adalah yang di bawah sponsorship JPA. Okay, so adik-adik boleh ambil gambar. Okay, so kepada mereka yang berminat nak mohon, okay, untuk program khas ke Jepun, Korea, Perancis, okay, so tarikh permohonan 10 hingga 23 Jun. Alright. So kalau ada apa-apa persoalan pun adik-adik boleh join Google Meet dekat link yang disediakan tu dan waktu yang diberikan. So adik-adik boleh join dan boleh tanya dengan pihak JPA lah. Okay, apa-apa persoalan yang adik nak tanya. Okay, so boleh mohon untuk program di bawah JPA. Okay, ke Pre-France tadi. Alright. Okay, so next UniKL JUP yang untuk ke Jepun pula. So untuk ke Jepun ni dia berbeza dengan Pre-France tadi. So Pre-France tadi foundation 13 bulan di UniKL MFI dan pergi ke Perancis selama 3 hingga 5 tahun. Untuk UniKL JUP, okay, so program ni adalah program diploma. Okay, diploma selama 3 tahun di UniKL MFI. Okay, so ada 2 program diploma, iaitu Diploma in Mechanical Engineering dan juga Diploma in Electrical Electronics Engineering. Okay, so selepas 3 tahun di UniKL MFI, adik-adik akan pergi ke Jepun selama 2 tahun untuk sambung program ijazah. So total 5 tahun. Okay, so selama 3 tahun adik-adik belajar di UniKL MFI, adik-adik akan belajar dalam bahasa Jepun. Okay,
So bila adik-adik pergi ke Jepun dalam masa 2 tahun, adik-adik memang dah pro dah cakap Jepun. Okay, so tak ada masalah dah. Sepatutnya degree 4 tahun. Okay, tetapi disebabkan program ni adalah program twinning, so jadi adik-adik buat degree hanya 2 tahun sahaja. So sangat jimat masa. Okay, 5 tahun adik-adik dah dapat degree dan award by university di Jepun. Okay, so jangan lepaskan peluang adik-adik. Alright. Okay, so saya cakap tadi saya nak share dengan adik-adik semua. Okay. Okey, dari segi permohonan, sekiranya ada di antara adik-adik yang tidak memohon okey hari tu, ni saya nak bantulah sebab saya dapat banyak juga inquiry yang menyatakan masa hari tu mereka tak mohon sebab tak confident kan dengan result trial, ataupun ada yang trial tak habis, ada yang tak ambil trial kan. So sekarang ni adik-adik boleh ambil gambar. So boleh send, okay, boleh send dokumen, ada 1, 2, 3, 4 dokumen ni kepada email ytt@mara.gov.my. Okay, so masa yang diberikan hanya 3 hari sahaja daripada result SPM dikeluarkan. So jadi cepat-cepat mohon. Okay, so nak mohon, apa dia punya syarat dia? Okay, so ini adalah syarat dia. Okay, so kita nak 6A iaitu English, Mathematics, Physics, Chemistry, 2 lagi subjek dan minimum B+ untuk Maths. Okay, alright. So untuk preference YTP Mara pun sama. Okay, so boleh memohon sama juga, cara yang sama dan syaratnya adalah 7A, okay, English, Maths, Physics, Chemistry dan lagi 3 subjek. Okay. So nanti kita akan share juga di bahagian ruangan chat Alright. So far itu dari segi sekiranya adik-adik hendak memohon ke program YTP yang mana sebelum ini terlepas untuk memohon. Okay. Alright. So selain daripada diploma tadi ataupun program keluar negara, di UniKL kita juga ada program foundation. Okay. So kita ada 5 foundation dekat UniKL ni sebenarnya. Okay, tetapi program foundation ini tidak dijalankan di UniKL MFI, tetapi dijalankan di UniKL lain. Okay, so contohnya kita ada foundation in science and technology, foundation in science. Okay, so kedua-dua program ini, okay, adik-adik boleh sambung ke program bachelor dalam bidang engineering ataupun dalam bidang sains, tetapi khususannya lebih kepada medical lab, okay, ataupun di chemical di UniKL MySet. Okay, so foundation in computer technology, okay, dia fokus kepada IT ataupun computer science lah. Okay, foundation in business, fokus kepada business, dan foundation in medical science, okay, dia lebih ke arah sciences. Okay, contoh nak memohon berminat dalam program medik ataupun farmasi, okay, ataupun nursing dan sebagainya lah, boleh memohon foundation in medical science. Okay, alright. So kenapa saya highlightkan kuning untuk 2 program foundation di atas? Okay, sebab ini adalah laluan adik-adik sekiranya berminat untuk sambung ke program engineering secara fast track. Kenapa saya cakap fast track? Okay, sebab tadi saya ada cakap diploma 3 tahun. Okay, adik-adik akan belajar diploma 3 tahun di UniKL MFI. Tetapi kalau foundation, dia berbeza sebab adik-adik akan belajar setahun sahaja. Okay, dan selepas setahun adik-adik akan terus sambung ke program ijazah dalam bidang engineering ataupun engineering teknologi. Okay, so untuk adik-adik yang berminat sambung dalam bidang engineering ataupun engineering teknologi, so kedua-dua program foundation yang saya highlightkan kuning tu adalah laluan adik-adik lah. Okay, so ada juga yang tanya dengan saya lah sebab since malam result dah keluar kan, so ramai yang tanya macam saya patut ambil foundation ke diploma kan. Okay, so itu memang selalu dilema adik-adik, saya tahu. Okay, jadi foundation ataupun diploma, kedua-duanya ada kelebihan masing-masing. Okay, so kelebihan dari segi foundation adik-adik akan belajar selama setahun, and then adik-adik akan terus sambung ke program ijazah selama 4 tahun. So total adik-adik akan belajar untuk mendapatkan ijazah adalah 5 tahun. Okay, fast track lah. Okay,
Untuk dari segi diploma pula. Diploma 3 tahun. Okay. So lepas habis diploma, adik-adik boleh bekerja ataupun nak sambung ke ijazah pun boleh. Okay. Sambung ke ijazah pula. Sepatutnya ijazah 4 tahun. Tetapi adik-adik boleh kurangkan masa. Okay. Daripada 4 tahun tadi, boleh jadi 3 tahun. So total 3 tahun diploma tambah 3 tahun dengan degree adalah 6 tahun. So beza kalau contohlah adik ambil diploma, kawan-kawan adik ambil foundation. So perbezaan dari segi masa nak mendapatkan ijazah tu, perbezaannya adalah setahun sahaja. Lebih kurang So tapi dari segi foundation, okay, sijil yang foundation ni adik-adik perlu gunakan untuk sambung ke ijazah. Okay. So tidak boleh digunakan untuk bekerja. Okay. Kalau adik-adik jenis yang relax, tak boleh orang kata nak belajar relax kan. So habis diploma macam nak kerja ke, fikir macam nak kerja lah kan, nak tolong family. So boleh sambung diploma. Tapi kalau adik-adik jenis yang suka nak habis cepat, nak dapatkan degree cepat kan, nak kerja cepat, okay, so boleh ambil foundation and then sambung terus ke program bachelor. Okay, so pucuk pangkal, okay, kita akan back kepada adik-adik balik. Okay, so macam mana dari segi adik-adik punya minat. So kalau sebab kita tak boleh nak paksa, ada setengah pelajar dia jenis tak boleh, macam mana tak boleh belajar, macam belajar je. Kan dia tak boleh. So dia jenis yang relax. Okay, kalau macam tu saya memang advise untuk ambil diploma. Tapi dia boleh, kalau seorang jenis yang boleh pressure, okay, so boleh jenis study je, okay, study, buat calculation, belajar selama setahun, boleh ambil foundation, okay. Sebab ada perbezaan dari segi foundation dan diploma tu, okay. Alright, so saya harap dapat membantu dari segi adik-adik dan dari segi pemilihan, nak foundation ke nak diploma kan, okay. Macam saya cakap, kedua-duanya ada kelebihan, okay. Pucuk pangkal adik-adik yang kena buat decision, adik-adik yang tahu diri masing-masing, macam mana diri adik-adik. Okay. Alright. Okay, so selepas sambung ke foundation, macam saya cakap tadi lah, boleh terus sambung ke bachelor. Alright. So kenapa ada 4-5 tahun, itu depends kepada program yang adik-adik ambil nanti. Okay. So kalau diploma pula, samalah. Okay, lepas tu boleh sambung ke program bachelor. Okay, so ada 3 to 4 years sebab adik-adik boleh buat credit transfer up to 50%. Sekiranya adik-adik daripada lulusan diploma masuk ke program ijazah. Okay, sekiranya adik-adik sambung foundation ataupun matrikulasi ataupun diploma selain daripada UniKL, lepas tu degree nak masuk UniKL, boleh, tak ada masalah. Kita mengalu-alukan. Okay. So kita bukan hanya restrict kepada student UniKL saja, tidak. Okay, so sekiranya adik-adik mungkin memilih untuk belajar di bukan di UniKL untuk diploma ataupun foundation, tapi degree adik-adik nak ambil di UniKL, boleh. Okay, boleh memohon untuk belajar bachelor di UniKL, tak ada masalah. Okay. Okay, so di UniKL juga kita ada teknologi SUFAS UniKL Ulul Albab. Okay. So ada juga saya dapat inquiry dalam 2-3 orang juga, okay, yang dia memang adalah dah menghafaz, okay, Al-Quran dengan 30 juzuk. So dia berminat nak masuk ke UniKL sebab ada teknologi SUFAS. So jadi dia boleh sambung lagi dia punya tahfiz tu. Okay. So mungkin dia dah dapat sijil, tapi dari segi dia nak kekalkan momentum hafalan dia tu, dia boleh join juga. Tetapi sekiranya adik-adik kalau tak ada pengalaman, okay, so tak pernah join pun, okay, untuk program tahfiz sebelum ni, tak ada masalah, okay. Kita mengalu-alukan sekiranya adik-adik berminat untuk join program teknologi SUFAS ni, okay, UniKL Ulul Albab. Sebab program ini dia adalah program tambahan lah. Okay, so contohlah adik-adik join untuk program diploma welding teknologi kan. So adik-adik boleh join satu lagi grup untuk UniKL Ulul Albab. Untuk adik-adik belajarlah dari segi ilmu agama untuk hafazan, mungkin nak perbaiki dari segi adik-adik punya tajwid, okay, so dan sebagainya. Boleh join, tak ada masalah. Di UniKL Befai kita dah ada lebih kurang 15 ke 20 orang
Okay, yang join untuk UniKL Ulul Albab ni. Alright. Okay, so dari segi syarat kemasukan. So ini penting lah sekarang kan, semua nak tahu. Okay, so untuk kemasukan ke program foundation, kita nak lulus SPM dengan 5 kredit. Okay, 5 kredit dalam 5 subjek. Alright. Okay, so untuk medicine, engineering dan accounting, kita nak kredit dalam matematik, maths dan juga sains. Okay, tetapi 5 kredit saja yang kita nak untuk sambung ke program foundation kita. Okay, sangat senang kita punya syarat kemasukan. Alright. So untuk sambung ke program diploma, okay, diploma engineering technology. Okay, so kita nak at least 3 kredit sahaja, okay, iaitu matematik, salah satu subjek sains ataupun technical, okay, dan lagi satu subjek tak kisah apa-apa, okay. Tapi semalam kita ada perbaharuan sikit, so minimum 2 kredit pun dah boleh join, okay, iaitu 2 kredit ni adalah mathematics dan juga sains ataupun technical subjek, okay. So itu saja yang kita nak. So sangat mudah nak masuk ke UniKL, okay. Tetapi kalau dari segi program diploma di UniKL tapi bukan engineering, so kita nak 3 kredit tak kisah apa-apa subjek. Okay, dia tak ada stated lah subjek apa yang kita nak, okay. Alright, so ini untuk bachelor. Okay. Alright, so ini adalah course fee structure untuk program di UniKL MFI. So saya tahu adik-adik mesti akan terkejut tengok kita punya fee structure. So adik-adik boleh tengok yang dekat 3 program kat bawah tu, diploma diploma engineering technology air conditioning, air refrigeration, diploma engineering technology in welding dan juga automotive maintenance. Okay. So ini adalah yuran pengajian per semester RM5,700, RM5,900. Alright. Okay, saya tahu adik-adik memang akan fikir tak nak mahal lah UniKL kan. Orang kaya je masuk UniKL ni kan. Okay, so tapi jangan risau. Okay, ini sebab apa? Sebab tu dah saya cakap JLU ni dia ada banyak speciality dia. Okay, so kita akan bantu adik-adik. Okay, dari segi financial assistance. Okay. Sebab apa? Di UniKL kita ada menyediakan, okay, MARA, first MARA, okay, eligible untuk Bumi Putra. So kita ada yang kedua, PTPTN, okay, eligible untuk Bumi Putra dan non-Bumi Putra. So dan yang ketiga adalah others. Others ni seperti zakat, okay, dan kita ada derma siswa sebenarnya, okay, dan juga mungkin boleh menggunakan EPF mak dan ayah, okay. So saya nak highlightkan sikit dekat sini, derma siswa ni adalah untuk dia scholarship daripada JPA tetapi hanya ditawarkan untuk program Diploma Engineering Technology in Welding sahaja. Okay, so dari segi syaratnya parents mestilah B40, okay, income-nya 4,500 dan ke bawah. Alright, so itu untuk derma siswa. Nanti kita akan share lagi dengan lebih detail di social media kita jugalah, okay. Okay, so actually majority di UniKL ni adalah membuat pinjaman pelajaran MARA. Okay, sebab apa? Benefit dia sangat banyak, so saya akan share hari ni. Okay, so ini adalah syarat utamalah yang memang MARA akan tengok untuk sekiranya adik-adik nak buat pinjaman pelajaran MARA. Okay, tapi pinjaman pelajaran MARA ni bukan wajib kepada semua untuk memohon. Okay, ada setengah yang tak nak mohon, tak apa. Kita tak marah pun, okay. Tapi kita nak cerita ke adik-adik yang kita boleh bantu adik-adik untuk sambung belajar. Sebab kita tahu sekarang ni kalau nak sambung belajar, of course kita memerlukan dari segi kewangan yang agak tinggi. Alright, so pendapatan keluarga bulanan MARA akan tengok, okay, untuk nombor 1, okay, 0 hingga 12,000 sebulan campur mak dan ayah, okay, bersih, okay, layak untuk dipertimbangkan mendapat penajaan penuh iaitu yuran pengajian dan elang sara hidup. So elang sara hidup di UniKL MFI sebulan MARA bagi RM630, okay, MARA akan masukkan setiap bulan, okay, walaupun awak tengah cuti semester pun MARA masukkan juga. Alright,
So itu adalah untuk perbelanjaan harian awak lah, untuk makan, untuk photostat nota dan sebagainya. So dari segi allowance sehari hidup ni sangat membantu ibu bapa kita lah. Okay, so mak ayah kita pun tak risau dah. Anak aku makan apa dekat UniKL tu kan. Makan ke dia, ada duit ke dia. Okay, so allowance sehari hidup ni sangat membantu kita dan juga mak ayah kita. Okay, so kalau 12,001 hingga 20,000, so layak dipertimbangkan untuk mendapat penajaan sebahagian. Sebahagian ni biasanya pelajar akan dapat yuran pengajian sahaja. Okey. So kalau 20,000 ke atas tu kebiasaannya kena self-sponsored lah. Ataupun mungkin pinjaman yang lain. Okey. So apa kelebihan jika adik-adik ni ambil pinjaman pelajaran mara? Okey. So of course lah dia ada kelebihan dia kan. Okey. So nombor 1, tiada faedah tersembunyi. Okay, tak ada faedah pinjaman pun. Alright. So maksudnya jumlah yang adik pinjam tu itulah yang adik-adik akan bayar. Dia akan statekan dalam loan adik-adik nanti. Dalam agreement. Okay. So hanya perlu konsisten dalam pelajaran. Konsisten ni maksudnya adik-adik kena skor CGPA 2.5 ke atas. Okay, so sangat senang. Kita tak minta 35, 3.0 pun. Okay, 2.5 sahaja. Okay. So pelajar boleh memohon untuk pengurangan bayaran balik bermula daripada 15%. Okay, yang ni saya nak highlightkan. Okay. Alright. So adik-adik membuat pinjaman pelajaran mara selama 3 tahun. Mara bayar yuran pengajian, mara bagi allowance sehari hidup. So bila adik-adik dah combo nanti, dah berjaya, dah dapat CGPA yang bagus. Contohlah adik-adik dapat 3.5 ke atas. Okay, first class. So adik-adik akan mohon pula pengurangan bayaran balik dengan pihak mara. Mara ni sangat baik. Okay. So dah bagi pinjam. Okay. Dia bagi pula kita mohon pengurangan bayaran balik dengan pihak mara ni. Okay. So mara akan tengok CGPA akhir adik-adik nanti. So contoh adik-adik dapat 3.5 ke atas. Okay. So mara bagi dekat situ. Mara tetapkan. Okay, adik-adik perlu bayar 15% sahaja daripada jumlah pinjaman. Best tak? Daripada jumlah pinjaman tu 15% je. Okay. So saya bagi contoh saya lah. Okay, saya sebenarnya alumni UniKL. So saya pun pernah membuat pinjaman pelajaran mara. Okay. So total pinjaman saya, sebab saya dulu ambil degree lah dekat UniKL kan selama 3 tahun setengah. So degree basically lagi mahal daripada diploma. Okay. So total pinjaman saya selama 3 tahun setengah adalah 78,000. Banyak kan? Kalau dengar tu seram tu, boleh keluar sebiji kereta kan. Okay. Okay, so saya belajar di UniKL Level 5. So alhamdulillah saya dapat 3.5 and above. So jadi saya mohon pengurangan bayaran balik dengan pihak mara. So mara feedback dekat saya balik dan saya perlu bayar 15% sahaja. So 15% daripada 78,000, bila saya tengok dekat kita punya portal, mara portal tu, so saya hanya perlu bayar balik 11,000 sahaja. So yang 78 tolak 11,000 kan. 11,000 je bayar. So yang lebih-lebih yang selain daripada tu nak buat apa? Kan? So itulah mara bagi scholarship lah sebenarnya dekat kita. So kita pinjam 78,000 bayar 11,000. Saya sangat bersyukur sebab saya membuat pinjaman pelajaran mara lah masa tu. Okay, dapat banyak meringankan beban saya dan juga keluarga lah. Okay. So saya nak share juga dengan adik-adik semua, pinjaman pelajaran mara ni sangat membantu adik-adik sekiranya nak sambung belajar. Okay. Alright, so yang keempat, pembayaran pun secara ansuran. So mara tak minta, contoh kena bayar 11,000, dia minta terus 11,000 tak. Okay, bayar secara ansuran bulanan. Okay. Alright, so itu dari segi pinjaman pelajaran mara. Okay. Next kita ada juga PTPTN. Okay. So PTPTN dia akan base kepada jumlah pinjaman ni, dia berdasarkan kelayakan Alright, so untuk yang nombor 1, maksimum, maksudnya nanti saya akan tunjuk dia punya jadual. So maksimum tu sekiranya keluarga awak mendapat bantuan sara hidup rakyat. Okay, so awak akan dapat maksimum dari segi pinjaman untuk one semester. Okay, so untuk kategori yang kedua, 75% daripada pinjaman maksimum, okay, iaitu pendapatan keluarga tidak melebihi 8,000. Tapi dia tak dapat BSH lah. Okay. Dan kategori yang ketiga adalah 50% daripada jumlah pinjaman maksimum. Okay.
iaitu pendapatan keluarga lebih daripada 8,000. So PTPTN dia berbeza sikit Alright. So jumlah maksimum tu adalah base kepada yang ini. Okay. So contoh adik-adik ambil diploma. Okay. So maksimumnya adalah 6,800. So sekiranya adik-adik kategori yang first tadi, so dapat 6,800. Okay. So dia ada dia punya kategori lah, diploma, ijazah. Alright. So itu PTPTN. Yang tadi pinjaman pelajaran mara. So kita ada menyediakan bantuan untuk adik-adik sambung belajar. Okay, so jangan risau. Okay. Alright. Okay, so dari segi kita punya ambilan intake kita untuk diploma. So next pada Julai lah untuk adik-adik lepasan SPM. Okay, so Julai tapi register pada 1 Ogos. Okay. Sekejap ya. Okay, so ini adalah alumni UniKL MFI. So kalau adik-adik pernah nampak lah, alumni kita ni pernah viral sebenarnya dekat social media. Okay, so dia adalah graduate daripada UniKL MFI dalam bidang Diploma Engineering Technology in Welding dan juga Bachelor Engineering Technology in Welding and Quality Inspection. So sekarang dia sedang bekerja di UAE. So dia adalah underwater welding. So actually kita bawa dia semasa sesi yang kedua hari tu. Okay, so dia datang live kita juga dan dia share lah, okay, dari segi pengalaman dia daripada dia bermula sehingga dia berjaya sekarang. Okay, insyaAllah adik-adik pun boleh jadi macam alumni kita ni satu hari nanti. Okay. Alright, so ini alumni kita yang kedua. Okay, Azmil Firdaus. So beliau adalah alumni daripada graduate daripada Bachelor in Automotive Maintenance Technology. Sekarang adalah Business Development Manager. Okay. So ramai. Okay, ni Encik Furkan. Okay, Head of Production. Okay, di Percetakan Nasional Malaysia Berhad. Okay, beliau graduate daripada Industrial Automation and Robotics Technology. So ini adalah program Bachelor. Okay. Okay, next, yang ni Encik Nur Syafiq juga graduate daripada Bachelor Automotive Technology. Sekarang Engineering Manager dekat Port of Singapore Authority. Okay, so actually ramai lagi alumni kita. Dan hari ni pun kita ada bawa alumni kita juga. Kejap lagi kita akan minta alumni kita share dengan adik-adik semua. Okay. Alright, so meet our mesra team. So ni team saya. Sekiranya adik-adik nak tanya apa-apa persoalan selepas habis sesi ini, boleh WhatsApp dengan kami. Okay, insyaAllah kami akan reply, kami akan bantu adik-adik sehingga adik-adik berjaya, okay, untuk mendapat program yang ditawarkan, yang adik minati. Okay, boleh ambil gambar and then nanti boleh WhatsApp dengan kami lah. Okay. Alright, so boleh juga follow kita punya social media untuk maklumat yang terkini. Okay. So boleh let's be friend. Okay, kita boleh jadi friends juga dekat social media nanti. Alright. Okay, so thank you. So saya rasa itu saja slide presentation saya pada hari ini. Okay, so saya harap dapat membantulah, okay, adik-adik semua, okay, dari segi hala tuju selepas SPM. Alright. Okay, alumni kita ada ke dalam ni? Encik Muhammad Aiman dan Dr. Siti Najiha. Okay. Alright. Dari luar negara sekarang. Okay, so adik-adik, so kita hari ni akan ada sesi perkongsian juga dengan alumni kita. Rasanya alumni kita ni pun viral juga dekat Facebook. So nanti kita akan minta Dr. Muhammad Aiman Jamsari untuk mungkin boleh perkenalkan diri kepada adik-adik selepas, adik-adik kita yang selepas SPM ni baru je dapat result kan. Okay, perkenalkan diri dan mungkin boleh ceritakanlah dari segi laluan doktor daripada selepas SPM sehingga sekarang. Dah berjaya sekarang berada di luar negara. Okay, silakan. Boleh. First of all, congratulations untuk semua yang baru habis SPM. Korang semua dah lepas high school and sekarang mesti excited nak pergi university. So saya dulu dekat UniKL MFI tahun 2012 buat macam Madam Fiza cakap tadi, ada engineering dan engineering technology.
saya buat engineering. So saya guna result trial SPM untuk apply foundation in science and technology. Foundation buat dekat College Mara Kuala Nerang to 2011, and then pergi ke UniKL MFI 2012, and dekat situ buat 2 semester. First year degree, lepas tu kita orang panggil time tu TDP, Transfer Degree Program. And then the next 3 years pergi either dekat Australia atau New Zealand, and degree dekat dalam pure mechanical engineering. And then after 3 tahun dekat New Zealand, 2015 grad, 2016 saya terus start buat PhD. Sebab kalau dekat Malaysia pun sekarang macam tu kat sana, kalau korang boleh grad first class honours, korang ada chance untuk terus pergi PhD. And then PhD, saya dah habis PhD dekat setahun setengah. Lepas tu sekarang dah kerja kat sini. Alhamdulillah. Sekarang bekerja di sana ke? Sekarang bekerja kat sini. Kerja apa yang kerja saya, sebab saya buat pure mechanical engineering. So pure mechanical engineering kita orang saya masuk dalam research, and research is that kita orang nak try buat groundbreaking punya solution untuk nak pergi commercialization. So contohnya apa yang saya buat sekarang ni is that kita orang nak spray dry. Spray dry ni ada orang biasa guna untuk susu kita dapat daripada lembu, and then susu tu selalu tak tahan lama. So nak buat dia tahan lama, apa kita buat, kita dry dia jadi powder. So once kita dry dia jadi powder, dia boleh tahan lama. So kerja apa yang saya buat is that saya nak dry benda-benda lain. Contohnya macam fruit juice, sebab fruit juice tak boleh tahan lama, and then once kita boleh dry, kita boleh ship dia pergi around the world. Bagus. So macam Madam Fiza cakap, bila buat engineering kita kena tahu teori dia, kita kena tahu dia punya science dia, and kita kena tahu dia punya stability apa semua. And engineering technology is really important dekat sini, sebab kita akan transfer teori tu pergi ke engineering technology, and engineering technology diorang akan guna diorang punya expertise, diorang punya skill diorang untuk buat welding, untuk equipment tu apa semua, which akan buat equipment tu bagus. Betul. Actually engineering dan juga engineering technology ni dia actually help each other kan? Betul kan? Memang so sangat. kita memerlukan someone yang memang mahir dalam engineering, dan kita memerlukan juga kepakaran dalam bidang engineering teknologi. So jadi kedua-duanya memerlukan lah, saling memerlukan di antara satu sama lain. So mungkin mungkin doktor juga boleh share lah pada adik-adik kita semua, sebab sekarang ni macam mentaliti lah, kefahaman lah sebenarnya adik-adik pasal SPM ni kebanyakan dia takut nak ambil engineering susah kan. So macam mana, mungkin doktor boleh share lah dengan adik semua, engineering susah ke kan macam tu. Okay, mungkin boleh bagi engineering actually engineering sebenarnya engineering tak susah pun. Apa korang nak, kalau korang baru nak start masuk dalam engineering, korang jangan letak goal korang besar sangat. Jangan rasa macam benda tu susah sangat. Just ambil goal yang minor goal, micro goal orang panggil. Micro goal is that target sikit. Sebab once bila korang dah reach satu level tu, korang look back apa yang korang dah buat maybe for the past 1 year or 2 years, dan korang akan nampak sebenarnya korang dah gain banyak dah. And engineering bukannya korang masuk hari ni korang akan faham semua benda. First day semua orang tak akan faham apa-apa. Tapi korang just believe yang korang kayuh pelan-pelan, and slowly korang akan faham, korang akan dapat. And apa yang paling penting sekali is that korang ada drive, motivation untuk nak buat engineering. And rasanya kalau korang baru habis SPM, sebenarnya challenge saya dulu is that lepas SPM saya nak masuk engineering sebab saya minat math and science. Tapi kalau korang nak pergi further, kalau saya boleh bagi advice balik, korang tengok kat YouTube sekarang ni apa engineer buat, apa kerja, contoh-contoh kerja engineer, and macam mana diorang punya daily basis punya kerja, apa yang diorang buat. Engineering teknologi diorang akan buat lain, and engineers akan buat lain. Engineering kebanyakannya diorang akan buat teori, diorang akan duduk depan desktop, diorang kena masuk, maybe diorang kena run equipment sikit, diorang kena
kena familiar dengan semua theoretical tu, whereas engineering technology diorang kena jadi expert, diorang kena eye into details. Kalau diorang nak welding, diorang nak manufacturing, diorang kena tahu tolerance tu memang betul. Betul. Okay, alright. So mungkin kita akan go kepada soalan terakhir lah. Okay, mungkin nasihat lah kepada adik-adik kita yang lepas SPM ni. Okay, so sekarang sebenarnya keputusan SPM ni bukanlah orang kata pengakhiran lah sekiranya adik-adik tidak mendapat result yang bagus. Ini hanya adalah titik permulaan, betul kan doktor? Betul. So mungkin boleh share dengan adik kita. So dari segi orang kata untuk semangat lah pada adik-adik ni menyambung pelajaran supaya berjaya kelak. Seperti doktor sekarang dah bekerja dah, okay, di New Zealand betul? Di New Zealand dah mendapat PhD juga. Mungkin ada yang nak ikut jejak langkah doktor. Mungkin boleh share sikit lah pada adik-adik kita lah kata-kata terakhir. So korang kena ingat semua orang has to start somewhere. So tak kisah kalau korang baru nak start dekat sini ke ataupun korang dah ada gain yang banyak from SPM ke, everybody has to start somewhere. Korang just believe in diri korang and korang make friends bila pergi universiti, sebab dekat situ lah korang akan dapat gain banyak, sebab kawan-kawan yang akan tolong korang untuk push and just buat apa yang korang minat. And kadang-kadang minat tu datang lambat, but just try untuk find interest tu so that korang ada motivation untuk belajar. Okay, alright. So betul. Terima kasih. Okay, so terima kasih kepada Dr. Muhammad Aiman Jamsari yang sekarang live daripada New Zealand. So macam mana keadaan kat New Zealand sekarang? Okay ke? Alhamdulillah kat sini okay. COVID kat sini tak ada kes. So Alhamdulillah, kita orang macam biasa. And rasa rindu juga kat Malaysia. Dekat setahun setengah tak boleh nak balik. Ya, betul. Doakanlah keadaan di Malaysia semakin ya, betul. So doakanlah supaya keadaan di Malaysia semakin okey dan doktor pun boleh balik ke Malaysia kan. Mesti rindu itulah kan. pasal. Okay, alright. So terima kasih kepada alumni kita. Okay, ada persoalan daripada Luqman rasanya. Abang ambil beasiswa apa? Macam mana boleh kerja kat New Zealand? Mungkin boleh share? Okay. One thing, saya ambil beasiswa MARA. Saya dulu MRSM daripada Form 1 and then Form 5 lepas trial SPM saya ambil saya buat apply untuk MARA punya. Time tu dia ada beasiswa yang guna trial punya result, saya ingat nama dia apa. And then from there terus buat foundation and carry on untuk buat degree. Dekat New Zealand macam mana boleh dapat kerja? Kalau korang katalah korang nak tengok kat luar negara, nak pergi luar negara, korang boleh tengok dekat situ dia ada offer ke tak post study work visa. Contohnya after korang study, korang boleh apply untuk work visa. Kalau New Zealand dia bagi 3 tahun untuk korang nak apply, and then bila korang dah ada 3 tahun work visa ni, korang boleh kerja untuk 3 tahun and then boleh balik Malaysia. At least 3 tahun ni korang boleh carry on untuk dapat experience before korang balik Malaysia. And boleh tengok agak kalau dekat France maybe ada juga dia punya work visa dia, or dekat Japan ke. Betul. So yang pentingnya kena tengok work visa dia Okay, Luqman Luqman mesti berminat ni nak pergi bekerja di luar negara kan. Okay, so boleh, actually banyak laluan je sebenarnya. So seperti di UniCAD MFI, so kita ada program untuk ke France, untuk ke Jepun. So program itu pun adik-adik boleh sebenarnya bekerja di sana selepas habis belajar nanti. Belajar di sana lah. Okay. Alright, so tadi terima kasih kepada alumni kita. Okay, kerana sudi join sesi kita pada hari ini dan sharing dengan adik-adik selepas SPM yang baru sahaja mendapat result SPM. Okay. Alright. So jadi sekarang pun dah pukul 4:04. Okay, saya akan tengok di ruangan chat. Okay, di ruangan chat pun ada tim saya yang membantu jugalah untuk menjawab soalan adik-adik. Okay, so saya just nak ingatkan lagi sekali, okay, kepada adik-adik boleh isi e-form. Okay, e-form yang kita sediakan tadi dan kita akan pilih, okay, di mana adik-adik yang terpilih untuk mendapat Starbucks gift card beserta kredit RM10. Okay.
Alright, so jadi saya nak buka kepada Q&A, soalan kepada adik-adik yang berada dalam sesi ini. Jika nak tanya sebarang soalan boleh on microphone ataupun boleh tanya di ruangan chat. Saya lagi suka kalau adik-adik buka mikrofon ke, boleh terus tanya. Okay, silakan. Jika ada parents juga dalam ni yang join, boleh juga jika nak tanya apa-apa persoalan. Okay, Akmal Rosman, macam mana tentang course business? Okay, di UniKL, okay, berkenaan dengan course business hanya ditawarkan untuk program foundation sahaja. Okay, so kita tak ada program diploma dalam business, tetapi kita ada program foundation in business. Okay, di UniKL Business School. So sekiranya Akmal Rosman berminat, so boleh terus memohon di website UniKL, okay, di bawah program foundation in business. Okay, so selepas ada ambil foundation in business, lepas tu boleh terus sambung ke program ijazah di UniKL Business School juga dalam program business. Okay, so itu laluan business lah, sebab kita tak ada diploma business. Okay, so Akmal Rosman harap menjawab persoalan anda. Okay, kalau saya hanya skor untuk maths, account, general science, bidang apa yang akak abang mengesyorkan? Okay, skor untuk maths, account, general science. Okay, skor tu maksudnya adik Alia Husnina, awak dapat kredit ke? Ataupun mungkin boleh on microphone Alia Husnina. Jangan segan-segan. Boleh terus tanya. Okay, sebab kalau ada Alia Husnina mendapat kredit dalam maths, account ataupun general science, so adik-adik boleh sebenarnya sambung ke dalam program engineering sebab ada strong kat situ, maths dan juga general science. Okay, so boleh sambung ke engineering teknologi. Okay, ataupun sekiranya adik berminat mungkin dalam bidang chemical pun boleh, tak ada masalah. Okay, so Alia, sebenarnya banyak laluan awak boleh pergi. Okay, so antaranya engineering science. Okay, tapi kalau Alia nak tahu dengan detail lagi, so lepas habis sesi ni boleh terus contact dengan saya. Okay, so saya akan listkan lagi lebih detail lah kepada adik Alia Husnina. Kalau bidang welder or offshore, okay, kalau bidang welder ataupun offshore, dia ada fakulti apa, madam? So kalau di UniKL MFI, so kita menyediakan program Diploma Engineering Technology in Welding. Okay, so boleh masuk ke UniKL Malaysia France Institute dalam bidang Diploma Engineering Technology in Welding. Okay, so laluan sekiranya ada adik berminat nak bekerja dalam bidang offshore ataupun welding engineer ataupun welding inspector, so itulah laluan adik-adik. So boleh masuk dekat situ. Okay, foundation in business berapa tahun? Foundation in business setahun sahaja. Okay, so semua foundation kita setahun sahaja. So selepas setahun boleh terus sambung ke program ijazah di UniKL. Okay, foundation in business pun sama, setahun sahaja. Okay Alia, thank you. Alright, so nanti boleh contact dengan saya. Okay, so kita ada juga bagi, ni ada dekat bawah WhatsApp. Okay, so boleh contact dengan Abang Yusri, Kak Is, Kak Farah ataupun Madam Fiza. Okay, so dah 4-8 minit. Okay, so saya minta maaf kerana saya mengambil 10 minit masa anda semua. Okay, so jadi terima kasih kepada adik-adik dan juga mungkin ada parents yang join sesi kita pada petang ini. Okay, so saya harap semua mendapat, orang kata, manfaat daripada sesi ini. Mungkin dapat menyelesaikan kekeliruan adik-adik, kan dah dapat result kan. Okay, so sebelum kita akhiri, saya nak ucapkan lagi sekali tahniah kepada adik-adik semua. Semoga berjaya di mana jua anda belajar. Okay, so sebarang persoalan boleh kontak dengan pihak UniKL MFI. So seperti yang tertera di bahagian chat, boleh anytime boleh chat dengan kami. InsyaAllah kami akan bantu. Okay, alright, so jadi saya rasa itu sahaja untuk sesi pada petang ini. Okay, thank you so much kepada anda semua kerana memberi masa
ruang memberi masa anda untuk mendengar sesi pada petang ini. Okay, insyaAllah kita akan jumpa lagi di lain waktu, di lain masa. Okay, so stay safe semua, jaga diri. Okay, so jangan keluar, duduk kat rumah. Okay, so keluar hanya jika perlu sahaja. Okay, so take care semua. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Sama.